Assalamualaikum semua, welcome to Carol Series. Carol harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. So, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan peristiwa 13 Mei yang di mana kalau dilihat secara keseluruhan, punca utama, tiga kali dah ulang ni. Punca utama kepada peristiwa 13 Mei ni guys, bukanlah daripada isu perkauman. Kenapa Carol cakap macam itu? Sebab kalau dilihat daripada segi punca dan faktor berlakunya peristiwa ni guys, adalah berkait rapat dengan politik. Yes, politik is salah satu faktor and one of them guys. Kalau nak cakap punca utama kepada peristiwa 13 Mei ni adalah daripada isu perkauman. Kenapa ianya hanya berlaku di Kuala Lumpur? Kenapa hanya di KL? Kalau faktor utama kepada peristiwa 13 Mei ni adalah isu perkauman, kenapa dekat negeri Kelantan, Pahang, Kedah langsung tak ada satu pun pergaduhan yang terjadi dekat situ? Kalau ianya adalah disebabkan isu perkauman, confirm orang Cina dengan orang Melayu akan berbunuhan dekat negeri-negeri yang berada di selatan Tai dekat sana tu yang Kiro mention tadi tu guys, especially Kelantan dengan Kedah guys. Kali ni punya story guys, kita discover salah satu sejarah hitam yang berlaku di Malaysia. So, jom kita tengok sikit lah macam mana boleh terjadinya peristiwa 13 Mei ni guys. Carol rasa korang mesti dah tahu apa itu cryptocurrency kan? Kepada korang yang tak tahu apa itu cryptocurrency, dia simple je guys. Cryptocurrency itu adalah mata wang digital yang sah dan mata wang yang diniagakan di seluruh dunia. And untuk berdagang dengan menggunakan cryptocurrency ni guys, actually dia memang ada banyak platform yang korang boleh gunakan dekat luar sana tu. Tapi guys, Carol ada satu platform yang special untuk korang berdagang, untuk korang trading dalam cryptocurrency ni guys. Nama platform tersebut adalah BQ Limited, or dia punya short form dia orang biasa panggil BQL. Features yang ada dekat BQL ni memang gempak gila tau. Benda ni khas kepada korang yang tak tahu macam mana cara nak trading, tapi dalam pada masa yang sama korang nak try cari income sampingan. Kalau kita trading pun belum tentu kita boleh dapat untung tau. Tapi dalam platform ni ada features hosting. Nama dia adalah hosting, tapi dalam bahasa mudah copy trade lah. Korang boleh copy trade, trader yang memang buat untung setiap masa. Benda ni tak tipu babe, sebab korang memang boleh tengok record trader yang korang nak copy trade tu. Contohnya record dia rugi ke, record dia untung ke, memang ada guys dekat situ. So korang tak payah pening-pening dah nak pilih okay, macam mana ni betul ke tak ni kan. Trader yang BQL pilih ni juga adalah antara top 500 trader di dunia yang terbaik guys. Bukan kaleng-kaleng punya trader tau. Tapi before korang pilih trader tu, korang tengok dululah diorang punya performance macam mana kan. So apa lagi yang special dekat BKL ni? Kepada siapa-siapa yang baru nak register, korang berpeluang untuk dapat ganjaran sebanyak $10,000 guys. $10,000 man. So korang jangan tunggu lama-lama lah. Korang boleh tekan link yang ada dekat description and tekan link tu, and link tu akan bawa korang ke sebuah grup Telegram. And dekat dalam grup Telegram tu memang akan ada guide untuk korang macam mana korang nak gunakan apps tersebut, and macam-macam guide lagi yang ada dekat situ guys. So, jom kita trade sama-sama. See you on that group, BQL. Kita kan baru je beberapa minggu yang lepas baru je habis mengundi, betul tak? Mengundi untuk apa? Mengundi untuk PRU. PRU itu stand for what? PRU tu adalah pilihan raya umum. So Carol akan explain sikit pasal PRU ni guys. Sebabnya peristiwa 13 Mei ni yang Carol bakal ceritakan tu berkait rapat dengan PRU guys. Okey, secara ringkasnya akan ada banyak parti politik yang akan bertanding untuk pilihan raya umum ni guys. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita diwajibkan untuk keluar pergi mengundi, and bila waktu mengundi tu dah tamat, undian pun akan dikira selepas tu, dan keputusan akan diumumkan selepas undian habis dikira guys. Dan daripada situ, tadi kan Carol cakap ada banyak parti politik yang bertanding kan. So dalam banyak-banyak parti politik yang bertanding tu, siapa yang paling banyak dapat undian, parti tersebutlah akan mentadbir negara. Maksudnya akan memerintah negara guys. So Carol terangkan dekat korang dalam bentuk yang mudah faham. Kalau nak panjang-panjang lagi boleh. Tapi video ni jadi panjang gila lah guys. Takut korang bosan pula nanti. Jadi guys, kita berbalik kepada topik kita, iaitu peristiwa 13 Mei tu guys. 3 hari sebelum peristiwa 13 Mei tu berlaku, iaitu pada 10 Mei 1969, hari tersebut adalah hari keputusan PRU diumumkan kepada publik. Ataupun senang cerita, keputusan dah keluar lah. So bila keputusan dah keluar, keputusan PRU tersebut menunjukkan bahawa Dr. Tan Chee Koon daripada Parti Gerakan dah menang besar dekat kawasan Batu di Selangor. Disebabkan kemenangan tersebut, Dr. Tan pun request lah dekat polis untuk buat perarakan sempena kemenangan diorang tu guys. Okey, cerita dia guys, time tu Parti Gerakan ni diorang dah menang lebih 50% di kawasan Selangor tau. Maknanya separuh
baru daripada kawasan Selangor tu, diorang menang tau guys. Korang faham tak? Sebelum ni diorang tak pernah menang macam itu lagi, dan ini adalah kali pertama benda tu terjadi. That is why lah diorang nak buat perarakan guys. So dalam perarakan tu diorang akan lalu jalan Campbell, diorang akan lalu jalan Hill, and after that diorang akan menuju ke Kampung Baru guys. Dan pada ketika itu orang Melayu yang duduk dekat Kampung Baru tu adalah seramai 30,000 orang guys. Dan Kampung Baru tu guys merupakan kubu kuat orang-orang UMNO. Kiranya kawasan tu adalah kawasan orang-orang Melayu guys. And bila orang Cina yang buat perarakan tu masuk dekat kawasan tu, Carol difahamkan yang dimana orang-orang Cina ni diorang ikat penyapu dekat diorang punya kenderaan tau. And ada yang cakap diorang ikat penyapu tu sebagai tanda diorang sapu bersih semua kerusi. And bukan setakat tu je, ada juga yang cakap diorang ikat penyapu tu sebagai tanda nak sapu ataupun nak halau orang-orang Melayu ni keluar daripada kawasan Kuala Lumpur. Wallahualam, itu apa yang orang cakap lah. Okay guys, so kita cerita dekat kawasan Kampung Baru kan. Dekat kawasan Jinjang, dekat Kepong pula, pada hari tu adalah seorang Cina ni guys meninggal dunia disebabkan sakit tua tau guys. And orang-orang Cina pun request dekat polis untuk buat perarakan kematian sebagai tanda menghormati si mati buat kali terakhir, for the last time. Tapi guys, pada mulanya tujuan perarakan tu adalah untuk perarakan kematian tau. Perarakan kematian. Tapi finally perarakan tu bertukar kepada perarakan sempena orang menang PRU guys. Time tu Carol difahamkan orang-orang Cina menghina orang-orang Melayu, dan kemudiannya pada 13 Mei Yoh Tek Chai daripada Parti Gerakan dia minta maaf dekat orang ramai lah disebabkan orang-orang dia yang buat kecoh pada masa 10 Mei tu guys. And kalau korang nak tahu, time tu Yoh ni dah menang besar dekat Bukit Bintang guys. Tapi minta maaf pun dah tak guna sebab dah terlambat. Pada pagi 13 Mei tu orang Melayu berkumpul dekat depan rumah Menteri Besar Selangor untuk buat perarakan balas. Memang ramai gila yang datang ke rumah Menteri Besar Selangor. Diorang pergi lepak dekat depan tu tunggu. Sebab diorang nak buat perarakan balas. Sebab sebelum ni kan Chinese ada buat diorang punya perarakan, and orang Melayu pula nak buat perarakan balas tu guys. Dia punya ramai dia guys, memang ramai gila guys. Sebab orang Melayu daripada luar Kuala Lumpur pun datang ke Kuala Lumpur untuk join perarakan balas tu. Orang daripada Morik ada datang, orang daripada Banting pun ada datang, orang daripada Perak pun ada datang guys. Berdasarkan daripada Majlis Gerakan Negara, pergaduhan tu berlaku pada pukul 6 petang, yang di mana time tu beberapa orang Cina menghalang orang-orang Melayu yang dalam perjalanan untuk pergi ke Kampung Baru tu guys. Time tu orang-orang Cina ni pergi baling botol kaca, diorang pergi baling batu dekat orang-orang Melayu yang on the way nak ke Kampung Baru, and macam-macam lagi yang diorang buat. Tapi tak tahu macam mana guys, mungkin ada orang bagi tahu ke apa ke kan. Tiba-tiba orang Melayu yang dah berkumpul dekat Kampung Baru time tu dapat tahu yang orang-orang Cina pergi halang orang-orang Melayu yang baru nak join perarakan tu tau guys. Jo, bila dapat tahu tu, setengah jam lepas tu, iaitu pada pukul 6.30 petang, orang Melayu yang dah berkumpul dekat Kampung Baru tu terus bergerak ke tempat kejadian and terus serang orang-orang Cina yang berada dekat situ guys. Senjata yang digunakan oleh orang-orang Melayu adalah keris dan juga parang guys untuk menyerang orang-orang Cina ni. Tengah bergaduh tu, ada juga yang pergi bakar rumah kedai yang ada dekat sekitar kawasan KL tu. Bukan setakat rumah kedai je dibakar, kereta sekali dibakarnya man. And mana-mana orang Cina yang orang Melayu terserempak, orang Melayu akan bunuh orang Cina tersebut guys. Ngeri bet dia punya situation masa tu. Masa rusuhan pertama tu, lebih kurang 8 orang Cina yang mati terbunuh guys. And then 45 minit lepas tu, rusuhan merebak ke Jalan Tunku Abdul Rahman, iaitu dekat Batu Road, merebak ke Kampung Datuk Keramat, merebak ke Kampung Pandan, merebak ke Kampung Kerinci, merebak ke Sentul, dan juga dekat Panggung Odeon guys. Masa ni orang-orang Cina dah tahu tau yang orang Melayu dah start buat rusuhan, and then diorang pergi buat plan untuk serang kat Panggung Odeon tu guys. Time ni orang-orang Cina serang orang-orang Melayu yang ada dekat dalam panggung tu. Okay, cerita dia macam ni. Masa tu diorang semua pergi ke panggung tu sebab nak tengok movie yang baru keluar tau guys. Bertajuk They Came to Rob Las Vegas. Dia punya director dia adalah Antonio Isasmendi. Kira movie tu adalah antara cerita yang gempak jugalah time tu. Itu pasal ramai yang nak pergi tengok movie tu time tu guys. Tapi time diorang semua dah nak duduk dekat dalam panggung tu, tiba-tiba ada satu iklan yang bertulisan Cina keluar dekat skrin panggung tu, and tulisan tu bermaksud dia suruh orang-orang Cina yang ada dekat dalam panggung tu untuk keluar daripada panggung tersebut. So bila orang Cina yang ada dekat dalam panggung tu keluar, yang tinggal hanyalah orang-orang Melayu sahaja. And time tu lah orang Cina serang orang-orang Melayu yang ada dekat dalam panggung tu guys. Almost semua orang yang ada dekat dalam panggung tu mati dalam keadaan yang sangat mengerikan, termasuk 2 orang askar Melayu yang ada dekat dalam panggung tersebut guys. And then dekat pasar pula, askar Melayu pergi tembak orang Cina dengan menggunakan kereta perisai sebab orang Cina tu langgar perintah berkurung. Dekat highway pula,
pula orang-orang kampung Kerinci pergi buang pasu bunga dekat atas jalan, and bila pasu tu pecah, orang takutlah nak langgar, betul tak? So bila orang takut nak langgar, jalan jadi jam. Memang sesak gila. Ada yang tak perasan terlanggar pasu tu, accident man. Memang huru-hara, chaos dekat KL time tu babe. So guys, bila berita pasal KL tengah kecoh sampai ke Sungai Manik, tentera Sabil pun nak datang ke sana tapi tersekat, dihalang oleh polis. Sama juga dengan Muar dan juga Batu Pahat. Bila berita sampai dekat Muar dan Batu Pahat, tentera Selempang Merah yang pernah lawan dengan komunis tu, Syamim ada buat story dia, tentera Selempang Merah pun nak turun dekat KL untuk bantu, tapi tak dapat nak ke sana sebab disekat oleh pihak polis guys. So bila askar dapat info KL dah kecoh, askar Melayu pun dikerah ke sekitar Kuala Lumpur untuk cuba meleraikan kerusuhan. Dalam keadaan yang kecoh tu, keadaan tu dapat dikontrol dengan menggunakan gas pemedih mata lah. And then perintah berkurung 24 jam dikeluarkan. Perintah berkurung tu diberitahu dengan menggunakan radio pada pukul 7.30 malam dan diberitahu dengan menggunakan TV pada pukul 8 malam. Kira siapa yang keluar rumah akan ditembak lah time tu. Tak kira kau Melayu ke, kau Cina ke, memang kena tembak babe. Memang tak boleh nak dapat bayangkan tu macam mana dia punya situation at that time tau. So pukul 8 malam askar pun dah start buat rondaan dekat kawasan-kawasan yang ada rusuhan tadi tu. Siapa-siapa yang tak dengar radio, siapa-siapa yang tak tengok TV, siapa-siapa yang tak tahu pasal perintah berkurung tu, diorang keluar dekat rumah pam, memang kena tembak. Serius ni. Yang orang-orang yang pergi berdiri dekat depan rumah pun kena tembak sekali babe. Gila. Based on laporan daripada media luar negara diorang menyatakan bahawa askar Melayu pergi tembak rumah orang Cina tanpa sebab. Yang ini pun wallahualam sebab diorang daripada media luar kan. So benda ni tak dapat disahihkan lah. Pada 14 Mei iaitu keesokan harinya pada pukul 5 pagi, Hospital KL melaporkan 80 orang meninggal dunia disebabkan rusuhan yang berlaku hari itu guys. Dan majoritinya adalah orang Cina. Kecederaan yang ada pada anggota badan si mati semua tu adalah terdiri daripada luka tetakan dan juga kesan tembakan peluru guys. Mangsa yang dihantar ke Hospital KL tu adalah lebih kurang separuh ataupun kurang daripada separuh sebab banyak lagi mayat yang bergelimpangan diangkut oleh polis dan dibawa dengan menggunakan lori pergi ke Balai Polis Travers. So maknanya yang ada dekat Hospital KL tu sikit je guys. Actually banyak gila yang dibawa ke Balai Polis Travers and mostly semua mayat yang bergelimpangan tu tak sempurna anggota badan dia. Jumlah kematian yang rasmi adalah sebanyak 196 orang yang mati, 39 orang hilang, 9,143 orang ditahan, 211 kenderaan musnah. Itu yang rasmi lah guys. Yang tak rasmi, orang Melayu sebanyak 86 orang yang mati, orang Cina sebanyak 342 orang yang mati, lain-lain ada 3 orang. Tapi guys, benda ni susah juga nak percaya tau sebab ramai saksi yang nampak banyak gila lori yang bawa mayat ke Balai Polis Travers yang dalam keadaan yang tak sempurna. And based on apa yang diceritakan oleh Major Datuk Salihuddin Abdul Muttalib, beliau memang ada pada hari kejadian sebab beliau merupakan orang yang ditugaskan untuk mengawal rusuhan tersebut. So pada masa tersebut, Major Datuk Salihuddin ni memimpin sebanyak 44 orang anggota. Beliau melihat sendiri dengan mata kepala beliau memang banyak mayat yang berkelimpangan di atas jalan raya and kaki lima and bersepah gila mayat guys. And based on Major Datuk Salihuddin, beliau percaya bahawa punca utama kepada peristiwa 13 Mei itu bukan disebabkan isu perkauman, ianya adalah politik. Sebab apa? Beliau lihat dengan mata kepala beliau sendiri yang di mana mayat India pun banyak guys. Kalau Melayu lawan Cina, kenapa ada India terlibat sekali? Kau nampak tak? Why? Actually, dia cerita dekat sini Melayu dengan Cina. Tapi kenapa ada India? Kenapa Major Datuk Salihuddin ni bagi tahu yang beliau dengan timnya memang nampak mayat India bergelimpangan banyak gila dekat atas jalan? So guys, kira rasa sekarang memang dah tak adalah macam gini kan. Kita dekat Malaysia sekarang ni pun dah bersatu padu. Janganlah amalkan sikap racist tu guys. Kita kena menghormatilah antara satu sama lain, antara kaum dengan kaum yang lain. Kita kena hormat agama diorang pun kena hormat agama kita. Like that guys. Even kau nampak orang tu tak start dulu, engkau lah yang start dulu. Contoh jiran sebelah orang Cina kan, hantarlah makanan sikit walaupun kau dah duduk 2 tahun 3 tahun and tak pernah tegur kan. Tapi apa kata kau pergi tegur dia, hantar makanan ke pergi rumah dia kan. I ada masak mi goreng ni. Okay, bagi settle. Dia macam gitu. And then benda tu bila kau start dulu, and dia pun akan ikut juga start. So dia macam gini tau. Dia point dia, kita jangan keras kepala lah macam itu. Bertoleransi. Yes, bertoleransi. So itulah ringkasan kepada peristiwa 13 Mei ni guys. That's all from Cairo Series. See you next time. Assalamualaikum.